Korang pernah tak terfikir ketika korang melakukan aktiviti high intensity seperti speed workout, tempo run, 5k pace, ataupun erti kata lain ketika korang melakukan aktiviti harian seperti naik tangga, korang lepas melakukan aktiviti kesemua ini, korang rasa jantung korang setakat itu saja, tak boleh pergi limit lagi, atau erti kata lain pergi all out. Kemungkinan antara kita tak pernah rasa betul-betul berlari pada maksimum heart rate, melainkan kalau korang pergi all out ataupun berlebihan, barulah korang rasa maksimum heart rate itu. Secara teknikal, jantung kita sebenarnya boleh berdegup lebih kencang lagi daripada apa yang kita rasa, cuma kita je nak tak nak. Ketika kita exercise, muscle kita memerlukan oksigen, dan korang perlu tahu muscle kita ni menghasilkan tenaga dalam badan. Muscle juga dapat oksigen sekiranya jantung dapat pump darah lebih kerap dan lebih banyak. Tetapi tak kisahlah berapa banyak korang push ataupun berapa banyak darah dapat dipump oleh jantung, yang sebenarnya badan kita ada juga upper limit ikut fizik berkaitan jantung. Sebelum kita nak mulakan exercise atau sebarang aktiviti sukan, sebenarnya jantung kita ni akan berdenyut sedikit laju berbanding kadar rehat ataupun resting heart rate kita dalam 60 hingga 100 BPM untuk orang dewasa. Kemudian apabila kita dah start exercise, kita dah mulakan aktiviti sukan tersebut, ada satu part nervous system dalam jantung kita, tanpa kita sedar dia akan kasih tahu dekat jantung untuk pump darah lebih lagi ikut keperluan badan. Dan apabila korang melakukan exercise tetapi pada satu tahap korang dah berlari pada satu limit yang korang rasakan dah pergi all out, kiranya dah semakin hampir-hampir menghampiri maksimum heart rate, itulah kita panggil upper limit. Aku bagi contoh, ada seseorang yang berumur 20 tahun, lebih kurang maksimum heart rate adalah 200 BPM kalau ikut formula secara general. Apabila kita dah semakin meningkat usia, kita punya maksimum heart rate akan semakin berkurang disebabkan muscle heart rate kita dia tidak responsif terhadap nervous system. Itu korang perlu tahu. Jadi hari ini aku nak terangkan dekat korang 3 cara menentukan maksimum heart rate dan kenapa kita perlukan maksimum heart rate ni dalam kehidupan harian kita, dan perlu tahu. Kalau korang nak tahu, check it out. Okey, kepada pelari yang bergantung berlari menggunakan heart rate ketika berlatih, korang kena tahu maksimum heart rate ni. Dia benda yang penting sebabnya benda ini membolehkan korang tahu setting zone heart rate korang, dan paling bestnya korang dapat tahu struktur training program korang yang betul, dan korang tahu apa benda korang buat selepas korang berlari. Ada keputusan secara detail setelah korang berlari, hanyalah disebabkan korang dah tahu zone heart rate korang berlatih. Bila korang kenal maksimum heart rate korang, korang dapat push body korang ke arah satu limit yang korang tak dapat jangkakan. Jadi pelari boleh pergi lebih jauh lagi. Apabila korang dah kenal maksimum heart rate korang sendiri, korang dapat push badan korang ke arah limit atau lebih jauh lagi. Dan korang perlukan mental yang kuat ketika ini kalau korang nak push badan korang. Tapi yang paling penting, korang kena tahu apa maksimum heart rate korang. Jadi sebelum aku terangkan apakah 3 cara menentukan maksimum heart rate, korang kena tahu apa itu maksimum heart rate. Maksimum heart rate ni adalah jumlah nadi setiap 1 minit di bawah maksimum stress. Korang kena tahu kiranya maksimum heart rate ni adalah sebagai benchmark untuk penghasilan output secara maksimal. Jadinya apabila korang dah tahu nilai maksimum heart rate, korang dapat tentukan spesifik training atau dikenali sebagai training zone yang korang tahu daripada zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 dan juga zone 5. Okay guys, aku akan tunjukkan short tutorial bagaimana korang nak set maximum heart rate dekat jam Garmin korang bagi pengguna Phoenix 3 HR ataupun Phoenix 3 biasa. Pertama sekali korang pergi ke setting, korang pergi ke system, pergi ke user profile, kemudian korang pergi ke heart rate zone, pergi pilih ke running, dan kemudian korang pergi ke maximum heart rate. Dan korang boleh pilih sama ada on atau off melalui auto detect. Kalau korang dah tahu value korang melalui formula, korang set saja value korang nak di sini dan korang set dan tekan OK. All the best, korang berjaya. Okey, cara yang pertama adalah menggunakan formula untuk tentukan heart rate, sebab ianya lebih mudah, lebih ringkas dan mudah difahami oleh semua kalangan beginners. Ada banyak study ataupun pelbagai rujukan yang korang jumpa dekat internet ataupun di buku-buku, tetapi ada 3 paling popular formula yang diguna pakai untuk pelari di seluruh dunia. Yang pertama adalah formula umum, formula general, iaitu 220 tolak H. Ini adalah formula umum yang semua boleh pakai dan sangat sesuai untuk
untuk pelari beginners, tapi kurang tepat. Yang keduanya adalah 207 tolak 0.7 kali H. Ini lebih precise, tetapi kebanyakannya formula ini diguna pakai untuk mereka yang berusia lebih daripada 40 tahun. Dan formula yang ketiga adalah 211 tolak 0.64 kali H. Formula ini lebih precise dan sangat sesuai dipakai oleh mereka pelari yang fit. Tetapi korang perlu tahu kegunaan formula dalam menentukan hari ini ada kelemahannya juga. Sebabnya ia tak mengikut gender, tak mengikut kesesuaian gender. Sebabnya ada perbezaan antara lelaki dan perempuan. Perempuan ini lebih cenderung lebih tinggi dia punya haritnya, iaitu 5 ke 10 BPM lebih tinggi berbanding lelaki. Jadi menggunakan formula ni agak subjektif dan tidak sesuai untuk kedua-dua gender. Itu sebabnya kegunaan formula ini ada dibahaskan. Ia tidak sesuai untuk digunakan untuk kesemua pelari. Tetapi sebagai pelari beginner, dia ada masalah, boleh pakai. Tapi antara ketiga-tiga ni, mana yang paling terbaik bagi pandangan aku adalah yang formula yang ketiga tu, iaitu 211 tolak 0.64 kali H, sebab ialah lebih precise dan sangat sesuai dipakai untuk mereka yang aktif. Dan ikut daripada segi accuracy, ketepatannya lebih bagus berbanding dua formula yang aku sebutkan tadi. Okey, kenapa formula ini jadi pilihan? Sebab aku dah sebutkan tadi, ianya mudah dan ringkas dan sangat mudah difahami, diguna pakai oleh kesemua lapisan level sekalipun. Formula yang ada disediakan dalam buku ataupun sebarang internet yang korang lihat, ia adalah sejenis theoretical sahaja, bukanlah untuk diguna pakai secara reality. Itu adalah sebagai benchmark untuk kita. Sebenarnya maksimum harit ni ia bergantung jenis sukan apa yang korang sertai. Sebabnya aku boleh katakan untuk mereka yang berlari, kecenderungan dia untuk memiliki maksimum harit ni adalah lebih tinggi daripada mereka yang berbasikal. Sebabnya menggunakan total body berbanding berbasikal yang menggunakan kebanyakannya adalah lower body. Dan untuk yang mereka berenang pula, dia punya maksimum haritnya adalah lebih rendah berbanding berbasikal dan juga berlari, disebabkan environmentnya adalah sejuk dan kebanyakan kegunaan ketika berenang adalah menggunakan upper body. Jadi untuk ketiga-tiga sukan ini berbeza dia punya maksimum haritnya. Penggunaan maksimum harit, penilaian menggunakan maksimum harit dah juga berbeza. Apa yang paling penting, korang kenal sukan apa yang korang sertai dan paling korang kena tahu apa maksimum harit setiap sukan yang korang join. Ada yang tanya, boleh pergi jauh lagi ke maksimum harit ni? Jawapannya adalah boleh. Sebabnya kalau korang hanya berpaksikan pada formula sahaja adalah tidak bagus, tidak betul. Yang sebenarnya badan kita boleh pergi jauh lagi daripada apa formula jangkakan. Sebab formula ini adalah sebagai benchmark. Yang sebenarnya kita boleh pergi jauh lagi daripada formula apa yang mereka sarankan. Itu adalah cadangan sahaja. Dan korang perlu tahu, maksimum harit ni akan berkurang ketika kita meningkat usia. Jadi dia adalah kelemahan untuk mereka yang fit dan mereka dah berusia tetapi fit. Itu sebabnya menggunakan formula ini sehingga berterusan adalah satu yang tidak fair untuk mereka yang dah tua tetapi mereka fit. Jadi itulah kelemahan formula yang kita guna pakai buat masa ini. Sebabnya tak sesuai untuk semua lapisan umur, tetapi sangat sesuai untuk diguna pakai untuk pelari beginners. Tak kisahlah apa level sekalipun, korang boleh pakai, tiada masalah. Untuk atlet yang serius berlatih, dia menganggap menggunakan maksimum harit ni adalah sebagai starting point. Tetapi apabila korang dah masuk ke dalam program training, ketika korang dah melakukan race, ketika korang melakukan hard workout, yang sebenarnya ada masa satu tahap tu korang boleh lebih daripada maksimum harit dalam benchmark yang korang dapat tadi. Itu kebanyakan korang boleh tahu. Benchmark untuk maksimum harit dalam formula adalah sekian-sekian-sekian. Tetapi apabila korang melakukan workout atau race, korang dapat satu nilai maksimum harit yang baru. Itu sebabnya benchmark dalam formula adalah sebagai rujukan untuk limit kita, tapi yang sebenarnya kita boleh pergi jauh lagi. Yang kedua adalah tentukan maksimum harit di lab test. Kebanyakan apabila korang buat lab test untuk tentukan maksimum harit, yang sebenarnya adalah lebih accurate, ataupun lab test ni kita kenalkan sebagai VO2 max test yang menggunakan tangki oksigen dekat muka tu kalau korang perasan. Lepas tu korang berlari pula atas treadmill. Proses dia mudah, simple je. Korang berlari atas treadmill, pada masa yang sama speed dekat treadmill tu ditingkatkan secara bertahap. Pada masa yang sama juga ada gradient juga, dia punya bukit tu ditingkatkan juga. Adalah beberapa protokol, namanya seperti apa yang aku tahu, Bruce protokol, dan adalah beberapa protokol yang lain. Konsepnya adalah untuk menentukan VO2 max test. Pada situ dia adalah bertahap-tahap levelnya, sampai korang ke satu tahap level, sampailah korang rasa penat, memang dah all out, tak boleh pergi lagi, barulah instructor tu akan stop. Kemudian korang akan dapat nilai maksimum harit
rate korang dan juga VO2 max test. Jadi apabila korang dah buat test tu, korang bukan sahaja dapat VO2 max test dan juga maximum heart rate, korang dapat pelbagai info details yang korang boleh dapat daripada test korang tu lah. Antaranya korang boleh dapat oksigen, level oksigen, kiranya O2 korang punya lactate threshold, korang punya VT1, VT2, LT1, LT2. Benda ni memang agak complicated untuk diterangkan. Aku just bagi tahu macam tu saja. Lepas tu korang boleh juga tahu aerobik korang, anaerobik korang. Jadi korang boleh tahu juga aerobik korang, anaerobik, dan beberapa analisis badan korang seperti berat, korang punya ketinggian, korang punya fat percentage dan beberapa detail yang lain. Memang agak complicated, tetapi best ni korang dapat info yang pelbagai jenis. Daripada situ korang dapat analisis korang punya latihan korang sama ada betul atau tidak. Itu pentingnya korang buat dekat lab test ni, korang dapat tahu pelbagai info yang korang tak pernah tahu pun sebelum ini. Itu yang bestnya. Kalau korang tanya dekat mana lab test ni dekat Malaysia ni, tak banyak. Kebanyakannya adalah buat research ya. Aku pun tak berapa tahu sangat untuk tempat kat mana aku boleh tahu. Tapi kebanyakan adalah di mana-mana tempat korang perasan, di tempat-tempat universiti. Kebanyakan ada lah. Tapi boleh masuk atau tidak aku tak tahu. Untuk yang ketiga adalah tentukan maksimum heart rate di tempat latihan yang terpilih ataupun namanya field test. Pilihan yang ketiga ni yang sebenarnya sesuai dipakai untuk mereka yang sudah berpengalaman dalam bidang larian, tak sesuai dipakai untuk pelari beginner. Disebabkan pilihan yang ketiga ni requirement dia mesti kena ada solid aerobic foundation, yang tahu apa yang dia buat. Dan kenapa tak sesuai dipakai untuk mereka beginner adalah disebabkan risiko kecederaan kalau korang tak berhati-hati ketika melakukan aktiviti ini. Sebabnya kebanyakan konsep untuk pilihan yang ketiga ni adalah menggunakan 20 minit berlari tanpa berhenti. Kiranya macam full gas, all out untuk 20 minit untuk korang tentukan maksimum heart rate korang. Tempatnya tak kisah, ada korang boleh lakukan di track yang 400 meter tu, korang boleh pergi all out selama 20 minit, ataupun korang boleh cari tempat berbukit. Adalah beberapa gradient yang ditentukan, macam-macam sumber. Aku tak nak terangkan secara detail kat sini. Aku just bagi tahu yang secara common untuk pilihan ketiga ni adalah seperti yang pertama 20 minit full gas 5k pace. Yang kedua adalah 2 minit kali 4, maksudnya 4 kali 2 minit at maximum effort. Dan ketiga adalah korang boleh gunakan partner korang untuk pantau korang punya maximum heart rate. Maksudnya korang berlari at same time ada kawan korang naik basikal, dia boleh tengok korang punya heart rate tu, dia pegang, dan korang tak payah nak tengok jam, korang pergi all out sampai korang dapat maximum heart rate. Tapi yang ketiga ni aku nak bagi tahu ia tak sesuai sangat dipakai untuk pelari beginner, tapi korang boleh cuba. Yang paling penting korang ada good solid aerobic foundation supaya korang tak injet selepas korang lakukan benda ni. Asalkan korang ada coach, korang tahu apa yang korang buat, tidak masalah korang buat untuk yang ketiga ni, untuk tentukan maximum heart rate. Jadi secara conclusionnya, secara konklusi, secara rumusan yang aku boleh buatkan, tadi aku dah sebutkan yang pertama adalah menggunakan formula untuk tentukan maximum heart rate. Yang kedua adalah menggunakan lab test untuk tentukan heart rate. Dan ketiga, korang gunakan tempat yang terpilih untuk tentukan maximum heart rate. Ketiga-tiga ni tak kisah korang nak buat yang mana, tapi untuk pelari beginner tak ada masalah untuk korang menggunakan formula. Macam aku guna formula juga, tak ada masalah. Tapi yang paling penting korang tahu apa yang korang buat. Itu kira sebagai macam benchmark untuk kita berlatih. Dan paling penting apabila korang tahu maksimum heart rate ni, korang boleh tahu korang punya body limit, sampai mana korang boleh pergi. Tapi at same time korang kena tahu apakah maksimum heart rate ini. Maksudnya kita jangan berlari lebih lama untuk maksimum heart rate tu, kena ia boleh mengundang risiko kecederaan. Yang paling penting dia boleh melibatkan kita punya heart rate. Sebabnya makin korang berusia, korang juga ada risiko untuk kena penyakit jantung dan pelbagai jenis penyakit lain. Korang kena listen to body korang, jangan terlalu over push, dan akhirnya menyebabkan korang akan risiko kecederaan. Jadi itu sajalah perkongsian untuk aku hari ini. Harap korang dapat manfaat apa yang aku kongsikan. Jangan lupa tekan button subscribe kat bawah dan kongsi kepada kawan-kawan lain. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye bye.